Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak cawang sang hao. Ada. Tak nampak sebab gelap. Oh, lupa. Welcome. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri. Wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat pimpinan yang mereka yang berceramah daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Saya ada lebih kurang 40 minit lah sebelum saya kena bekerja untuk sampai di Lembah Jaya. Dan saya selalunya akan mulakan dengan memberi liputan kempen setakat ini. Dan selalunya liputan di tingkap sebelah sana. Tadi saya duduk tengok Azmin sedang berceramah sekarang pakai kain pelikat. Itulah bahaya Azmin pakai kain pelikat. Saya tak nak tengok. Baik, apa yang berlaku hari ini? Apa yang berlaku? Yang pertama, masing-masing sedang melancarkan manifesto masing-masing. Dan saya tak sempat ulas dengan panjang dan cuma saya perasan masing-masing di sebelah Perikatan Nasional semua sekarang nak berebut sentuh soal air. Azmin Ali mengumumkan kalau Perikatan Nasional menang dan dia jadi Menteri Besar baliklah kononnya, maka dia akan bagi balik air percuma kononnya kepada orang Selangor. Saya nak tanya orang Selangor, antara menyelesaikan masalah air di Selangor untuk Perikatan Nasional dengan menyelesaikan masalah air di Kelantan, yang mana yang lagi penting saya? Sebab itu saya pun pergi tengok manifesto Kelantan pula. Oleh kerana pimpinan Perikatan Nasional ni nampak hebat, semua pandai-pandai pasal air, maka saya pun tengok pula apa sebenarnya tawaran manifesto Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah bekalan air yang paling teruk sekali dalam negara di Kelantan. Janji kerajaan Kelantan daripada PAS, kalau menang sekali lagi akan menjenamakan semula air Kelantan, saudara-saudari. InsyaAllah dengan menjenamakan semula air Kelantan, air itu dengan tiba-tiba akan jadi warna putih. Itu soal air. Janji-janji Perikatan Nasional mengenai air. Kemudian 2-3 hari kebelakangan ini, kecoh soal Sanusi angkat tangan lawan Anwar kan. Jadi budak-budak Perikatan Nasional ni ramai-ramailah angkat tangan, buat video semua lawan Anwar. Duk dalam jamban pun angkat tangan lawan Anwar. Kemudian budak-budak kita, orang biasa pun kata, korang ni tak original langsung lah. Kalau berkempen, carilah idea sendiri. Ini sampai nak tiru Anwar. Sedangkan Anwar angkat tangan tu, cerita yang dulu tu keadaan dia berbeza. Saya dengan Datuk Luqman dulu sama-sama PKR dulu kan. Datuk Luqman Nur Adam dulu pernah dia tidur dalam bilik saya. Tapi bukan style Azmin lah. Dia tidur, dia datang London. Saya kerja kat London masa tu. Dia datang kat London. Masa tu miskin, tak boleh bayar hotel, dia tidur kat dalam bilik saya lah kan. Dulu cerita 98, 99 tu lain. Anwar angkat tangan sebab banyak cerita lain dan angkat tangan dia itu ialah lambang keberanian. Jadi bila kita persoalkan ni Sanusi yang pempang-pempang berani ni, berani lawan Perdana Menteri, angkat tangan konon lawan Perdana Menteri. Berani lawan Menteri tak payah kata lah. Dia bukan peduli pun tak. Sultan pun dia berani.
Tapi bila polis panggil, sampai kesudah tak berani, saudara-saudari. Sampai polis kena pergi kutip dia pukul 3 pagi. Itu tak campur jahat kau panggil dia pendek. Aku ingat Amir seorang je pendek. Baik, Jadi bila budak-budak kita tanya, takkanlah korang ni hebat, konon nak ambil alih kerajaan dan sebagainya. Takkanlah tak ada modal sendiri nak berkempen. Paling kurang biarlah ada idea nampak kreatif sikit. Carilah gaya berkempen. Kalau nak orang ikuti dan hargai kita, carilah gaya kempen yang original sedikit. Tiba-tiba harakah. Harakah mengeluarkan satu temu ramah eksklusif. Konon ada seorang ketua penerangan bersatu daripada Tangga Batu, nama Pak Cik Hanafiah. Ada tengok tak video tu? Ni tak tengok ni. Nasib baik korang tak tengok lagi. Daripada Pak Cik Hanafiah ni kononnya, dia mengaku bahawa dialah yang menjadi juru kamera video yang mengambil gambar masa Anwar Ibrahim mula-mula nak dibawa ke mahkamah pada hari yang konon diangkat tangan itu. Kemudian dia kata, sebenarnya Anwar Ibrahim tak angkat tangan pun, yang itu edit saja. Kan bila kita kata, oi kau ni tak original, carilah idea baru sikit. Kalau nak berkempen biar nampak original, tiba-tiba dia nak tunjuk yang hebatnya Sanusi, yang konon angkat tangan ni sebenarnya berasal daripada idea Sanusi. Maka dia kata sebenarnya filem 98 itu, gambar itu datang daripada video yang saya ambil dan sebenarnya gambar itu diedit. Zaman sekarang, saudara-saudari, budak-budak sekarang cerdik, janganlah kau tipu. Memang kena. Itu sehari tau. Keluar dalam berita harakah. Jadi orang semua gali balik. Soalan pertama orang duk tanya. Tahun 98. Masa tu mana ada lagi edit video semua ni. Masa itu semua orang pakai ambil gambar, pakai filem lah. Pakai Kodak masa tu. Mana boleh main Photoshop, screenshot macam ada sekarang ni. Bukan ada iPhone lagi masa zaman itu. Dia dah mula kantoi goyang. Nak ditambah cerita, Malaysia kini semua lagi rajin lah. Wartawan-wartawan ni lagi rajin. Dia siap pergi cari siapa sebenarnya yang betul-betul ambil gambar. Dan akhirnya mereka telah jumpa yang ambil gambar tu Mat Saleh, saudara-saudari. Dan memang mengesahkan bahawa memang betul gambar itu gambar Anwar. Maka untuk saya tak tahulah dalam tempoh seminggu berkempen ni, dah berapa ratus kosong dah sebenarnya Perikatan Nasional dibuktikan temberang besar. Kalau bab gambar angkat tangan itu pun dia tipu, bab lain tak payah katalah. Sebab itu kita tak terkejut kali ini, perkembangan dalam 24 jam yang lalu, Sanusi REE. Sanusi REE, Menteri Besar Kedah, sekali lagi kantoi dengan Saifuddin Nasution. Saya tak ambil tahu sangat, saya tengok dari jauh saja. Saya pun berminat walaupun saya memang tahulah kita bincangkan soal REE ataupun nadir bumi, logam nadir bumi ini yang disiasat kerana berlaku kecurian dan perlombongan haram dekat Kedah. Cerita dia. Ni orang Kajang ni, balik rumah nanti cuba cari REE dalam bawah tanah. Siapa ada REE, insya-Allah Pak Cik kaya raya tak payah duduk Kajang dah. Pergilah duduk kat mana-mana Pak Cik nak. Sebab REE nadir bumi ini ialah logam yang paling berharga sekali dalam dunia sekarang. Latar belakang dia saya ingat bagi mereka yang mengikuti semua dah tahulah. Cerita dia ialah berlaku perlombongan haram REE di Kedah. Benda ni orang dah cerita lama, dah gambar semua dah keluar lama dah. Dan ia telah disiasat oleh pihak berkuasa lama juga. Kerana peraturan negara kita, undang-undang tidak membenarkan sebarang aktiviti untuk mengeluarkan REE ini.
Kerana ia adalah hasil bumi yang cukup bernilai dan kerajaan mengambil keputusan untuk memastikan ia diuruskan dengan baik supaya ia tidak dicuri dengan cepat. Itu semua orang tahu. Cuma beza dia begini, kuasa mengenai hasil bumi dan juga urusan tanah, itu kuasa kerajaan negeri. Kuasa untuk menentukan sama ada boleh ekspor, boleh kilang, boleh proses, itu ialah kuasa kerajaan persekutuan. Sebab itu, setakat ini, satu-satunya perkara yang dibenarkan ialah lesen teroka untuk mengesahkan bahawa dalam satu-satu kawasan tanah itu ada REE ataupun tidak. Tak boleh buat benda lain dah. Sebab tu saya kata pakcik-makcik boleh balik korek. Jangan korek lah, check lah, ada cara dia lah. Kalau tahu ada REE kat situ, pakcik dah boleh beli Mercedes biji dah. Baik, Perkara ini memang telah diketahui lama. Sebab telah ada beberapa tangkapan sebelum ini, iaitu orang yang ditangkap cuba menyeludup REE. Kemudian di kawasan dekat mana tu? Dekat kawasan tanah hutan simpan Bukit Enggang, saya ingat. Saya tak pasti dekat Baling ke dekat Sik kan. Kemudian orang kampung pun semua banyak yang telah buat laporan pun tentang ada kegiatan haram korek tanah kat situ kerana dia dikhawatiri akan menyebabkan berlaku banjir. Kawasan tu kan banjir, jadi sensitif lah. Potong pokok pun sensitif, apatah lagi korek bumi. Jadi orang kampung pun dah report komplain lama pun. Sanusi tahu, kita tahu. Cuma dia punya temberang itu, oleh kerana dia rasa dia boleh cakap apa saja, dan pengikut-pengikut walaun dia ni akan ikut saja bulat-bulat, dia dengan berani menafikan. Kononnya saya tak tahu apa-apa. Ini sebuah fitnah. Ini tak betul. Jadi Saifuddin sekarang ini dia pun dah jadi inspektor gadget, tunjuk satu. Saya pun tak tahu dia nak tunjuk apa yang seterusnya. Mula-mula dia tunjukkan surat bahawa sebenarnya kawasan itu telah diberikan kepada satu syarikat Cina. Bukan syarikat Cina Kajang. Kalau Cina Kajang kita tak kisahlah, kaya lah juga orang Kajang. Ini Cina daripada tanah besar tu. Ada seorang tu nama apa? So Lo Fai. Saya ingat nama So Lo Fai. Uncle So. Sanusi kata tak betul semua ni. Kemudian SPRM tangkap pegawai-pegawai anak syarikat pelaburan kerajaan negeri MBI. Sanusi kata ini fitnah ni. Ini semua konspirasi untuk menjatuhkan saya. Kemudian dia nafikan lagi. Dia kata saya tak pernah jumpa pun Cina tu. Saya tak kenal dia. 2 hari lepas Saifuddin tunjukkan gambar dia dengan Cina tu. Sudah pula dah. Sebab bila wartawan tanya, kata tak kenal. Ni gambar ni. Dia kata, yalah, saya tak kenal dia, saya bergambar je. Hari ini lagi hebat. Sebab selama ini, satu-satunya benda yang dia boleh jawab, Saifuddin duk tunjuk satu. Ni seminggu lagi ni kalau aku jadi Sanusi, kurus dah lah nak fikir mendatang apa lagi nak keluar seminggu ni. Saifuddin tunjuk satu. Dia tetap kata ini semua fitnah. Saya tak kenal, saya tak tahu apa-apa pasal REE ni. Hari ini, Saifuddin tunjukkan pula macam mana gambar dia melawat tapak REE itu saudara-saudari. Gambar dia ada 6-7 keping pergi melawat, tengok orang korek lubang semua. Jadi esok kita tunggu. Kalau saudara-saudari nak tahu perkembangan laporan dan liputan kempen PN yang seterusnya, tunggu ceramah saya malam esok kerana kita nak tengok apa Sanusi akan jawab. Dia nak kona baring kok mana lagi ni. Dia kata tak kenal, gambar dah keluar. Dia kata tak terlibat, surat yang dia sign dah keluar.
Dia kata dia tak tahu apa-apa. Gambar dia tepi lubang korek tu dah ada. Saudara-saudara. Baik, ya? Dan yang terakhir tentang liputan mengenai kempen ini, yang paling menarik sekali ialah ini musim manifesto, maka Perikatan Nasional masing-masing berlumba bagi manifesto ni. Dan manifesto yang paling menarik ialah manifesto mewujudkan peluang pekerjaan. Kedah, Perikatan Nasional Kedah menjanjikan dalam manifesto kalau Sanusi kekal jadi Menteri Besar, kerajaan yang dibentuk oleh Perikatan Nasional itu akan mewujudkan 100,000 peluang pekerjaan baru untuk rakyat negeri Kedah. Kan? Saya pun tengoklah, rasa macam pernah dengar je ni. Macam pernah dengar je ni janji-janji manifesto mewujudkan peluang pekerjaan. Saya kan, orang nak kata apa pun, kalau saudara-saudari ingat, nanti tengoklah balik, semak balik. Saya tak pernah janji untuk mewujudkan peluang pekerjaan sebab tak mudah. Peluang pekerjaan ini bukan boleh dibuat oleh ahli politik begitu. Jadi saya tengok balik. Ni siapa yang dulu-dulu ni pandai-pandai mewujudkan peluang pekerjaan janji ni? Yang kita selalu dengar selalunya PAS lah. Kalau dia nak bertanding pilihan raya, sebab dia tak ada modal, selalunya dia senang saja menjanjikan untuk mewujudkan peluang pekerjaan. Sebab tu bila Sanusi janji kalau dia menang di Kedah, akan ada 100,000 peluang pekerjaan yang baru. Saya duk fikir-fikir, rasa macam pernah dengar je ni. Tengok, memang betul lah. Kerajaan PAS tahun 2018 yang di Terengganu, masa dia nak masuk pilihan raya, manifesto dia pun sama juga, iaitu kalau PAS menang di Terengganu dalam tahun 2018, kerajaan PAS pada ketika itu akan mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan yang baru. Dan dalam 2-3 minggu yang lepas, keluar baliklah cerita, kerajaan PAS nak masuk pilihan raya sekali lagi ni, maka orang duk tuntut tanya pasal manifesto dia yang 5 tahun lepas. PAS Terengganu dengan bangga mengatakan, kita telah berjaya mencapai manifesto kita mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak Terengganu. Saya kan orang Terengganu. Tak? Saya balik kampung, aku pelik. Macam tak ada je. Balik macam tu je. Mana 20,000 peluang pekerjaannya? Macam tak ada sangat pun. Semak-semak lagi. Patut pun 20,000 peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh PAS di Terengganu itu ialah dengan menyewa bas-bas menghantar budak-budak Terengganu cari kerja kat Selangor. Habislah korang dekat Kajang lepas ni. Berpuluh-puluh bas lah Sanusi hantar daripada Kedah lepas ni. Baik. Saya cerita pasal peluang pekerjaan ni dalam tempoh 20 minit yang akhir. Sebab saya nak berkongsi sebenarnya apa yang sedang berlaku dalam perancangan Kerajaan Perpaduan mengenai bukan saja peluang pekerjaan baru, tetapi mengenai reformasi pasaran kerja di negara kita. Kalau tengok apabila Datuk Seri Anwar melancarkan ekonomi madani, kita tumpukan kepada 2 perkara yang cukup penting. Pertama, kita kena naikkan siling. Maksudnya supaya lebih ramai daripada rakyat kita yang berada di dalam keadaan gaji, kerjaya dan peluang ekonomi yang lebih baik di peringkat yang atas. Maka sebab itulah kita tumpu kepada industri-industri bernilai tinggi yang baru. Peralihan tenaga, ekonomi digital, pertanian moden sekali. Tapi kalau negara itu berkembang baik macam mana pun, kalau kita hanya tumpu kepada pertumbuhan ekonomi dan juga mewujudkan kekayaan semata-mata, itu belum tentu lagi akan membawa kesejahteraan kepada rakyat, kerana kalau kita tidak berhati-hati, dia akan mewujudkan jurang yang besar di antara yang kaya di atas dengan yang biasa-biasa, yang miskin dekat bawah. Sebab itu perancangan kita ialah menumpukan dua-dua.
Sementara kita memastikan kita lonjakkan siling, kita juga pastikan bahawa kita angkat lantai di bawah ini supaya semua rakyat kita ini dari segi gajinya, dari segi peluang kerjayanya, dari segi kos sara hidupnya, kalaupun tak kaya, tapi tak adalah susah kais pagi makan pagi. Itu sebenarnya ringkasan dan intipati kerangka ekonomi madani yang dilancarkan oleh Datuk Seri Anwar minggu lepas. Baik. Amin. Amin. Yang pening kepala aku lah. Kan? Sebab kerja tu jadi kerja saya. Tak? Baik. Jadi apa sebenarnya yang kita tumpukan untuk kita pastikan kita menaikkan lantai ini? Apa sebenarnya masalah utama keluarga Malaysia yang kebanyakan ini, orang biasa. Macam ada yang ada di Kajang, yang duduk sekitar Bangi, yang sebelah Hulu Langat dan sebagainya. Kerja ada. Keluar universiti pun ada, banyak budak kita. Masalahnya ialah apabila tangga gaji itu dia tidak naik dengan pada kadar yang selari dengan kenaikan kos sara hidup. Dan macam mana kita nak ukur ni, sama ada betul ke tidak gaji itu telah meningkat selari dengan sumbangan pekerja-pekerja kepada ekonomi negara. Pertama, kita tengok peningkatan dari segi hasil tambah ekonomi negara dari satu tahun ke satu tahun. Secara idealnya, contohnya kalau kekayaan negara itu meningkat 5% tiap-tiap tahun, gaji pekerja secara puratanya juga mestilah meningkat 5% tiap-tiap tahun. Kerana syarikat ke ekonomi ke negara, kita tak boleh jadi kaya tiba-tiba. Ini bukan zaman Sanusi, pop tiba-tiba kaya. Ini zaman yang artinya ialah kita hanya boleh menghasilkan kekayaan kalau pekerja-pekerja kita membantu dan memberi sumbangan dalam bentuk produktiviti supaya negara makin kaya. Company jadi kaya sebab pekerja dia kerja bagus, hasil lagi banyak. Sebab itu kalau tumbuh 5% tiap-tiap tahun, gaji pun kena naik macam itulah. Itu asasnya. Tapi itu tidak berlaku di Malaysia, saudara-saudara. Sebab itu kita tengok dalam tempoh 20 tahun bila saya masuk, saya tumpu kepada soal gaji dah 5-6 bulan ini, ada beberapa perkara yang sebenarnya ialah menyedihkan sebenarnya. Saya bagi contoh. 20 tahun yang lepas, gaji median ni maksudnya gaji pertengahan rakyat lah. Kalau campur semua, ambil gaji setiap seorang rakyat. 1, 2, 3 sampai 10 juta. 10 juta 1, 10 juta 2. Ambil gaji penengah. Median. Kita ambil gaji median itu. Kemudian kita bandingkan dengan harga purata ataupun harga median nak beli rumah. 20 tahun lepas, perkali itu lebih kurang 5. Maksudnya, kalau gaji setahun lebih kurang 20,000, gaji median, harga median rumah ialah 100,000. Ini 20 tahun lepas. Jadi dia kira boleh mampu milik oleh rakyat kerana harga rumah penengah itu adalah 5 kali ganda daripada gaji tahunan kita. Sekarang saudara-saudari kira, gaji median kita 22,700. Ni gaji median tau, bukan gaji permulaan. Gaji median kita 2,700. Setahun lebih kurang 30,000 lah. Setahun kan. Harga median rumah di Malaysia sekarang dah melepasi RM300,000. Maksudnya dalam tempoh 20 tahun, kuasa beli dan kemampuan rakyat kita untuk memiliki rumah, dia makin lemah kerana dulu hanya 5 kali ganda sahaja daripada gaji tahunan kita dah boleh dapat rumah. Sekarang dia dah jadi 10 kali ganda. Dia sama juga dengan harga barang, kos sara hidup yang orang duk
yang Perikatan Nasional duk ratib sekarang ni. Tak ada telur, tak ada telur, tak ada telur. Yang tak ada telur Sanusi dengan Azmin. Telur dah banyak pun sekarang. Tapi dia duk ratib lah, tak ada telur. Sampai Muhyiddin pun pergi pelihara ayam sekarang. Kalaulah Muhyiddin tu pelihara ayam masa zaman dia jadi Perdana Menteri, tak adalah kita ada masalah ayam setahun yang lepas. Cukuplah ayam-ayam daripada Muhyiddin dulu. Sekarang ayam dah ada balik, barulah dia nak pelihara ayam. Dia dah ulang kos sara hidup mahal semua ni. Sedangkan isu sebenar ialah, pernah tak kita terfikir, inflasi telah turun selama 7 bulan berturut-turut. Inflasi paling rendah dalam tempoh 12 bulan. Inflasi mereda turun, maksudnya harga barang itu telah stabil. Baik. Jadi kenapa masih lagi ramai rasa macam masih lagi penat dengan kos sara hidup ini? Sebab ia bukan soal harga barang semata-mata, dia juga soal gaji. Kalaulah gaji itu naik berpadanan dari setahun ke setahun, sudah tentulah kalaupun telur tak ada lah, naik harga telur sedikit, dia tidaklah menjadi beban sekarang kerana kita ada lebihan wang daripada gaji yang lebih tinggi. Kalau ekonomi kita ini ada satu kerangka gaji yang memastikan gaji naik tiap-tiap tahun itu sepadan dengan hasil ekonomi yang kita usahakan dan sumbangkan kepada syarikat ataupun negara. Baik. Jadi macam mana kita nak buat ni? Macam mana kita nak mewujudkan peluang pekerjaan dan macam mana kita nak memastikan peluang pekerjaan yang diwujudkan itu juga menjamin gaji yang lebih baik kepada pekerja-pekerja. Ini beza di antara Pakatan Harapan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan berbanding dengan manifesto Sembang Kencang hantar budak-budak datang ke Selangor cari kerja, saudara-saudari. Sebab kita rancang, kita bincang, kita dah dapat persetujuan dan benda itu tak payah janji dalam manifesto. Memang dalam tempoh sekarang pun saya boleh sebut kita dah berjaya mewujudkan peluang-peluang pekerjaan melebihi 50,000 dah pun dalam tempoh 1 tahun akan datang. Tak payah masuk dalam manifesto, saudara-saudara. Cara dia kerana apabila kita nak wujudkan ini, kita kena tengok secara menyeluruh. Ambil contoh. Macam mana kita nak mewujudkan peluang pekerjaan yang menawarkan gaji yang lebih tinggi? Kita kena cari industri baru yang bernilai tinggi dan berpotensi tinggi. Sebab itu baru-baru ini kita lancarkan pelan peralihan tenaga. Saya dah ulang pelan peralihan tenaga ni, kalau ikut Walaun memang dia tak nak dengar sebab dia tak faham. Saudara-saudari, kalau kita terus tanam pokok kelapa sawit, kita terus buat kilang yang hasil ialah yang banyak guna pekerja asing ni semua, kita mungkin buat duit tapi kita tak untung besar. Sebab orang lain lagi bagus daripada kita. Nak lawan ladang kelapa sawit Indonesia lagi besar. Nak lawan kilang sebab kita boleh ada pekerja-pekerja yang gaji rendah, Vietnam lagi banyak, Filipina lagi banyak, gaji lagi murah. Jadi sebab itu untuk kita dapatkan pelaburan dan untuk kita mewujudkan peluang pekerjaan baru yang bergaji tinggi, kita kena cari bidang baru yang menawarkan pulangan yang lagi tinggi. Menguruskan ekonomi negara pun tak banyak beza. Apa yang kita buat? Kita tengok dalam satu dunia, tahun 2020, 2021, 2022 belum keluar lagi. 2020 dengan 2021. 2 tahun berturut-turut, kita tengok sektor mana yang pelaburan paling tinggi sekali dalam dunia. Sektor itu ialah sektor yang dipanggil peralihan tenaga, iaitu sektor-sektor yang melibatkan tenaga boleh baru untuk menggantikan tenaga fosil, minyak, petrol semua. Jadi kita dah tahu kalau nak masuk, kita kena masuk sektor itu. Kemudian kita tengok perkara kedua. Sama macam kalau makcik nak jual nasi lemak kerang Sanusi kat sini, makcik kena tengok juga hebat ke tidak pesaing yang makcik buat.
Makcik kena rasa dia punya nasi lemak best ke tidak. Kita pun sama lah. Kita tengok, kita tahu ini bidang yang kita nak kena tumpu. Tapi kita tengok adakah persaingan daripada negara-negara serantau ini jauh di depan kita ataupun tidak. Alhamdulillah tak jauh. Tak ada sangat pun. Jadi maksudnya kita berada di kedudukan yang baik. Kalau kita mula masuk sekarang dan tumpukan perhatian, kita boleh menjadi peneraju dalam pasaran tenaga boleh baru di Malaysia. Di rantau Asia Tenggara. Jadi perkara ketiga kita buat apa? Maka kita kena mula beritahu orang lah. Sama macam makcik kalau nak berniaga depan itu, nak berniaga nasi lemak kerang Sanusi yang lagi sedap, maka makcik kena buat banner sikit, pasang beritahu ke orang. Sebab itu kita lancarkan pelan peralihan tenaga negara untuk kita maklumkan kepada seluruh dunia pelabur-pelabur bahawa Malaysia bukan sahaja mempunyai cita-cita untuk meneraju dalam bidang berteknologi tinggi ini di Asia Tenggara, tetapi kita juga telah ada 10 projek berskala besar, termasuklah satu kapasiti penjanaan solar yang paling besar di Asia Tenggara yang berjumlah 1 gigawatt bernilai 6 bilion ringgit, dan insya-Allah bila siap nanti 2-3 tahun akan datang, ia juga akan menjadi kapasiti penjanaan solar nombor 8 paling besar dalam dunia. Jadi bila ada setiap satu tu projek ini, Petronas buat begini, Sime Darby buat begini, Tenaga Nasional buat begini, Khazanah buat begini, projek tu dah ada, maka pelabur-pelabur kata aku nak masuk, aku nak masuk juga. Dengan cara itu, setiap projek itulah akan menghasilkan bukan sahaja nilai ekonomi, tetapi mewujudkan peluang pekerjaan yang baru, yang bernilai tinggi. Dan bila kita dah dapat komitmen daripada 10 projek rintis nasional yang berskala besar ini, dengan pelaburan 25 bilion, itu akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan bernilai tinggi sebanyak 23,000 orang. Itu cara dia kita mewujudkan pekerjaan, pakcik-makcik. Bukannya kita duk sembang dalam TikTok, aku lawan Anwar Ibrahim. Sampai kiamatlah orang Kedah, orang Kelantan, orang Terengganu kena naik bas dan kereta api datang kat Kajang, Selangor ini cari kerja. Kita penat-penat hasilkan peluang pekerjaan, dia maki hamun sumpah seranah, lepas tu dia hantar anak-anak dia datang ke Selangor untuk bekerja, saudara-saudari. Itu untuk yang atas-atas. Kita juga kena pastikan peluang pekerjaan untuk yang bawah-bawah ni. Yang lepasan sekolah. Sebab kalau kita hasilkan 23,000 untuk yang berijazah, untuk mereka yang memang dah ada kerjaya yang baik tapi nak jadi lebih baik, apa nak jadi dengan yang kat bawah ini? Sebab itu dalam ekonomi madani kita kata kita nak naikkan lantai itu supaya lebih ramai orang juga akan dapat berada dalam laba ekonomi. Sebab itu kita lancarkan semalam. Kita lancarkan satu program nasional yang bernama Academy in Industry. Ada orang kata, alah walau untuk bising. Alah benda ni dah ada lama dah ada lama. Kau pergi carilah sebelum ini. Kalau dah ada lama, kenapa walaun-walaun ni tak bekerja? Sibuk main TikTok. Sebab tak ada lah. Sebelum ni tak ada. Yang ada sebelum ini ialah pelajar-pelajar lepasan sekolah, kalau dia nak kerja, dia kena masuk dulu institusi latihan ni 3-4 tahun. Dia kena belajar dulu, lepas tu dia kena ambil periksa, lepas tu allowance-nya sikit, lepas tu dia kena pergi jauh, lepas tu lepas 4 tahun dapat sijil, tak tentu dia akan dapat kerja. Dah 4 tahun dia nak kahwin pula dah. Bila dia nak kahwin, gaji yang ada itu dia rasa tak cukup. Lepas tu macam-macam. Akhirnya, kalaupun dia tak ada kerja sambilan, akhirnya dia bekerja sambilan jadi TikToker untuk PAS, saudara-saudari. Ini masalah besar kerana 70% daripada terutamanya pelajar-pelajar lepasan sekolah Melayu, mereka tak melanjutkan pelajaran melepasi SPM. Jadi apa nak jadi dengan dia orang ni? Peluang kerja tak ada. Takkan nak marah, duk angkat tangan, nak lawan Anwar. Tunggu janji Sanusi 100,000 sampai Sanusi kurus dan putih pun tak jadi, saudara-saudari.
Sebab itu, kita buat Academy in Industry, iaitu yang mengambil model yang ada di Jerman. Orang kita selalu cakap, kenapa kita tak buat macam Jerman? Sebab kalau di Jerman, kalau di Perancis, pelajar lepasan sekolah ada 2 pilihan untuk melanjutkan pelajaran dan mendapatkan kerjaya. Satu macam kita kat Malaysia yang secara formal, kita masuk universiti, belajar sepenuh masa, dah dapat ijazah, lepas habis ijazah 3-4 tahun, kita pun minta kerja. Mula kerja umur 22, 23, 24. Itu cara biasa. Tapi di Jerman dan juga di Perancis, di negara-negara Eropah, mereka juga ada aliran selari, aliran teknikal dan vocational. Iaitu kalau lepasan sekolah, kalau kamu tak nak sambung belajar, kamu boleh kerja terus. Dan bila kerja terus itu, bukan perantis sambilan ni, memang kerja terus. Masuk kerja dan sekarang ini dengan gaji minima 1,500, campur lagi dengan allowance, kita dah semak dan majikan-majikan telah pun bersetuju bahawa anggaran gaji bersih bulanan untuk anak-anak umur 18-19 tahun yang lepasan sekolah ini ialah sekitar RM2,000 sebulan. Jadi dia kena kerja, kemudian ada modul latihan yang khusus dan mereka akan dinilai dan setiap 9 bulan, kemudian 18 bulan, penilaian itu apabila mereka telah tamat bekerja selama 18 bulan, mereka akan disijilkan secara automatik dengan sijil kemahiran Malaysia. Sekarang ini nak dapat sijil kemahiran Malaysia, kena masuk sekolah, institusi 3-4 tahun dulu baru dapat. Sebab tu budak tak nak. Dia nak dapat gaji terus. Buat apa? Susah-susah nak belajar ni 3-4 tahun nanti kena bayar hutang PTPTN lah, PTPK lah, hutang semua. Keluar kerja, tak tentu dapat kerja. Baik kerja terus. Itulah yang kita buat dan setakat ini kita sudah ada 200 syarikat yang telah ditauliahkan di dalam program ini dan bila mereka ditauliahkan, mereka boleh ambil lepasan-lepasan sekolah ini untuk terus bekerja supaya mereka menggantikan pekerja-pekerja asing. Sebab sekarang ini bila budak-budak muda kita tak nak kerja, majikan kena ambil pekerja asing. Dalam keadaan pekerja asing sekarang ni mahal. Gaji dia gaji sama dengan gaji minima kita. Kena bayar RM1,500 setiap bulan, campur overtime. Kemudian kena bayar visa lagi, kena bayar. Jadi majikan pun tahu lebih baik untuk masa depan kita menggaji anak-anak muda tempatan kita. Itulah fungsi kerajaan. Mewujudkan satu sistem latihan dan pendidikan tinggi aliran vocational yang membolehkan anak-anak kita habis saja tingkatan 5 terus bekerja dan terus dapat peluang untuk pendidikan tinggi kerana mereka akan disijilkan mengikut kemahiran dan pengalaman bekerja, bukan periksa exam. Kalau zaman saya dulu ada benda ni Pak Cik Makcik, saya tak ada lah pergi belajar kat universiti jadi engineer semua ni. Lepas tu nak kena ambil periksa. Dah lah 3-4 tahun nak jadi engineer ambil exam. Lepas tu saya gatal pula pergi tukar jadi accountant. Ambil lagi exam 3 tahun. Saudara-saudari mampu ambil exam. Peluang itu sekarang ada. Dan dengan 200 syarikat yang kita tauliahkan, pada anggaran purata setiap satu syarikat boleh menawarkan dan mengambil 100 orang lepasan sekolah kerana itu keperluan kilang mereka. Kita menjangkakan kita telah juga mewujudkan 20,000 peluang pekerjaan yang baru untuk anak-anak lepasan sekolah pelbagai kaum, terutamanya yang Melayu-Melayu, terutamanya yang daripada negeri-negeri yang miskin. Kalau ikut hati saya, memang marah. Kita susah payah buat, kita peruntukkan 40 juta ringgit kerana kita akan bayar 4,000. Berapa kita bayar? No? Kita bayar 4,000 bagi setiap pelajar yang kita ambil ini. 1,500 kepada majikan, 2,500 kepada pelajar. 1,500 allowance penempatan supaya dia boleh berpindah daripada kampung dia. RM500 bila dia kekal sampai 9 bulan, dia tak lari. RM500 lagi di akhir 18 bulan bila dia berjaya disijilkan
untuk beri insentif kepada dia untuk kekal bekerja. Sebab kadang-kadang budak-budak kita ni kadang-kadang dia kerja 3-4 bulan, dia teringat kat girlfriend kat kampung pula dah. Nak balik kampung. Sama juga dengan majikan, untuk memastikan majikan tidak ada yang ambil kesempatan claim tapi dia tak latih. Sebab itu kita bagi 1,500 untuk membantu menempatkan awal-awal. 500 9 bulan kemudian, kalau dia berjaya mengekalkan anak-anak ini untuk kekal bekerja, 500 lagi di akhir program 18 bulan bila anak-anak ini telah mendapat sijil. Kerana daripada sijil itulah mereka boleh kekal bekerja untuk disijilkan ke peringkat yang lebih tinggi diploma. Dan kalau mereka kekal bekerja 3-4 tahun, mereka boleh disijilkan di peringkat ijazah. Itu yang kita buat, saudara-saudari. Kalau ikut hati memang sakit hati lah. Kita susah payah buat, tapi dia main hantar bas. Kita susah payah buat, dia tak buat kerja, dia duk maki kita tiap-tiap hari, dia gambarkan macam Selangor ini telah menjadi negeri yang Melayu ni tak ada dah. Semua diambil alih oleh Cina-Cina daripada Kajang ni. Kan? Gaya dia tu macam teruk betul lah Selangor ini. Sebab itu kita kena ambil alih. Tapi Selangor ini jugalah pentadbiran kerajaan perpaduan jugalah yang insya-Allah saya yakin akan mewujudkan peluang-peluang pekerjaan 20,000 ini untuk anak-anak lepasan sekolah di Selangor, di Johor, di Pulau Pinang, di negeri-negeri yang kita takbir, kerana negeri-negeri inilah yang ada industri yang rancak yang insya-Allah akan beri peluang supaya anak-anak dari negeri-negeri yang tidak ditadbir dengan baik, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Kedah, daripada Perlis, kalaupun mereka tidak ada peluang di kampung mereka, mereka datang dan duduk dengan kita dan kita jaga mereka. InsyaAllah saudara-saudari, kalaupun mereka tak undi kita sebab tak sop sangat dengan Sanusi angkat tangan, InsyaAllah saudara-saudari, pahala itu kita akan melahirkan generasi muda Malaysia yang kehidupan mereka lebih baik daripada kita. Jadi insya-Allah tunggu ceramah saya malam esok kerana saya akan meneruskan dengan liputan kempen di sebelah sana. Saya nak tengok apa lagi dia nak buat sebelah sana. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka semua yang hadir. Kita ada ramai lagi penceramah. Saya minta maaf. Saya kena pergi ke satu lagi tempat untuk sambung lagi sembang pasal Sanusi dengan PAS ni. Jadi saya yakin sebenarnya insya-Allah kita tidak ada masalah untuk menang di Kajang. Cuma saya minta supaya jentera-jentera kita daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, jangan sombong, jangan terlalu yakin. Ingatlah bahawa kita di sini adalah untuk berkhidmat dan siapalah kita kalau tidak kerana rakyat yang ada di keliling kita ini. Ingat yang itu, rendah diri, kalau orang tegur kita dengar, kalau orang komplain kerja tidak memuaskan, minta maaf. Jangan sembang kencang macam Sanusi, jangan berbohong, kerana kalau berbohong lama-lama jadi macam Sanusi, mengkantoi punya. Jadi dengan itu, saya ucap terima kasih sekali lagi. Teruskan bekerja, teruskan berjuang. InsyaAllah negara kita berada di landasan yang baik. Dan seperti mana kita dah tunjukkan dalam 1 bulan ini perancangan demi perancangan. Selepas ini kita akan tuai pula perancangan dan hasilnya ini yang nikmatnya itu akan dirasai oleh keluarga dan adik-beradik kita. Jadi dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sese, nandri, wanikam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.